Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Januari 2023 bersama dengan saya Nur Syihah Mam Amin. Bekas Ahli Parlimen Pulai Nur Jazlan Mohamad hari ini menggesa Ahli UMNO supaya tidak mendesak agar dua jawatan tertinggi parti dipertandingkan. Menurutnya, pertandingan itu hanya akan membawa kepada perpecahan dalaman dan menyerahkan parti di tangan pengecut. Nur Jazlan tidak menamakan siapa yang digelarnya sebagai pengecut, namun Hishamuddin Hussein dan Khairi Jamaluddin disebut-sebut akan bertanding bagi jawatan Presiden. Menulis di Facebooknya, Timbalan Pengerusi UMNO Johor itu turut mengimbas kembali beberapa peristiwa perpecahan dalaman parti akibat pertandingan jawatan Presiden bermula dengan sejarah penubuhan PAS. Dia turut menyorot peristiwa perpecahan terbesar dalam UMNO iaitu penubuhan Parti Semangat 46 selepas kekalahan pengasasnya Tengku Razali Hamzah kepada Dr. Mahathir Mohamad pada 1987. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini mengumumkan bahawa pemilihan parti mungkin diawalkan dan diadakan sebelum Mei. Isnin lalu, Setiausaha Agung Parti Ahmad Maslan dilaporkan berkata, MKT UMNO belum membuat keputusan sama ada kedua-dua jawatan itu akan dipertandingkan atau tidak. Dalam pada itu, Nur Jazlan menggesa ahli parti untuk terus menyokong Zahid dan menegaskan tanggungjawab akibat kekalahan parti itu dalam PRU ke-15 perlu dipikul semua pihak. Perhimpunan Agung UMNO pada 13 dan 14 Januari ini menyaksikan perwakilan hanya membahaskan suatu usul iaitu ucapan dasar Presiden Parti. Ini berbeza dengan amalan biasa dengan perwakilan akan mencadangkan dan membahaskan beberapa perkara lain seperti ekonomi dan pendidikan. Dan kita juga bukan kerajaan sepenuhnya, kita bersama dengan kerajaan perpaduan. Dulu diadakan usul-usul itu kerana menteri yang berkaitan majoriti daripada UMNO dan boleh menjawab. Ini kalau usul mengenai ekonomi, kita tidak ada menteri ekonomi yang berkaitan. Jadi sukar untuk menteri-menteri yang berkaitan bagi pihak kerajaan menjawab di pentas parti kerana katalah usul kos sara hidup misalnya, bukan menteri UMNO yang berada. Bagaimanapun, Ahmad berkata ucapan dasar Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi akan merangkumi semua aspek berkaitan untuk dibincangkan. Sementara itu, Ahmad mempertahankan keputusan kepimpinan UMNO untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan walaupun keputusan Perhimpunan Agung UMNO sebelum ini menentang sebarang kerjasama dengan Anwar Ibrahim dan DAP. Dalam kaedah perjalanan UMNO ini, apabila tidak ada Perhimpunan Agung, pada ketika kita ingin membuat keputusan dasar yang besar, diserahkan kepada Majlis Kerja Tertinggi. Dan Majlis Kerja Tertinggi pada bulan 12 pada saat yang penting itu, kita membuat keputusan untuk bersama kerajaan perpaduan. Jadi apa yang dibuat oleh UMNO adalah selaras dengan apa yang guideline perlembagaan kita. Kita tanpa Perhimpunan Agung UMNO dan kita ingin buat keputusan dasar yang berlainan, hendaklah diputuskan oleh mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Kita ke perkembangan berikutnya. PH akan membincangkan secara terperinci persiapan parti itu menghadapi pilihan raya negeri serta kerjasama dengan BN dalam mesyuarat Majlis Presiden Sabtu ini. Ketua Setiausaha PH Saifuddin Nasution Ismail berkata ia merupakan mesyuarat pertama Majlis Presiden gabungan berkenaan pada tahun ini. Saya percaya perkara itu akan kami bincangkan, termasuk pertama postmortem tentang pencapaian PRU ke-15. Kedua, saya percaya kami akan memberi tumpuan kepada persiapan pilihan raya negeri di 6 negeri yang akan berlangsung dalam kurang 6 bulan daripada sekarang. Yang ketiga, kami akan bincang hal-hal yang berkaitan termasuk yang disentuh oleh Saudara Guan Eng. Saifuddin berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kenyataan pengerusi DAP Lim Guan Eng bahawa kedua-dua gabungan itu berkemungkinan akan bekerjasama bagi menghadapi PRN di 6 negeri akan datang. Guan Eng semalam dipetik sebagai berkata, dengan penubuhan kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan, ia dengan sendirinya akan membawa kepada kerjasama di peringkat negeri sama seperti di Perak dan Pahang.
6 negeri yang akan terlibat dengan PRN tahun ini ialah Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan dan Terengganu. PH mengetuai Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, manakala Kedah, Terengganu dan Kelantan diterajui Kerajaan PN. 4 ahli Parlimen Gabungan Rakyat Sabah JRS telah menghantar jawapan kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berhubung isu kekosongan kerusi Parlimen. Perkara itu disahkan oleh pengerusi JRS Haji J. Muhammad Nur hari ini. Sinar Harian melaporkan, Haji J bagaimanapun berkata, ia terpulang kepada Speaker untuk membuat keputusan mengenai perkara itu. Ketua Menteri Sabah itu berkata demikian ketika diminta mengulas perkembangan mengenai tindakan Bersatu yang menghantar notis berkaitan kekosongan 4 kerusi Parlimen baru-baru ini. Pada 10 Disember, 4 ahli Parlimen mengisytiharkan bahawa mereka keluar dari Bersatu iaitu Armizan Ali dari Papar, Khairul Firdaus Akbarhan dari Batu Sapi, Jonathan Yassin dari Ranau dan Mat Bali Musa dari Sipitang. Ini membawa kepada dakwaan bahawa keempat-empat mereka yang bertanding atas tiket JRS semasa menjadi ahli Bersatu hilang kelayakan di bawah Undang-Undang Anti Lompat Parti. Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi kemudian menuntut agar Speaker mengisytiharkan kekosongan di 4 kerusi tersebut. Bagaimanapun keempat-empat ahli Parlimen itu mengesahkan bahawa mereka telah menyertai JRS pada Oktober sebelum hari pengundian pada 19 November. Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan telah menemui ibu bapa kepada 2 pemain bola tampar perempuan bawah 14 tahun Negeri Melaka yang ditampar jurulatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pertemuan itu adalah bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada pihak ibu bapa pelajar yang terlibat. Ketika ditemui pemberita di Shah Alam hari ini, Fadlina berkata Jabatan Pendidikan Negeri Melaka juga sedang melaksanakan sesi kaunseling terhadap 2 remaja berkenaan. Tambahnya, kementerian juga tidak akan bertolak ansur soal keganasan terutamanya terhadap pelajar sekolah. Sebelum ini, tular video memaparkan tindakan seorang jurulatih sebuah pasukan bola tampar menampar pemain remaja perempuan sewaktu kejuaraan bola tampar remaja bawah 14 tahun. Kejuaraan tersebut berlangsung di Kota Tinggi Johor pada 14 hingga 16 Disember lepas. Semalam, Exco Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri, VP Shanmugam mengesahkan status jurulatih tersebut sama ada digantung atau tidak akan ditentukan Rabu ini. Jelasnya jurulatih itu juga telah berjumpa dengan ibu bapa pemain tersebut dan memohon maaf atas insiden itu. Kerajaan Perlis belum membincangkan sebarang langkah untuk menutup premis judi dan loteri di negeri itu. Menteri Besarnya Muhammad Syukri Ramli berkata, kerajaan negeri perlu meneliti daripada sudut perundangan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan berkenaan. Harian Metro melaporkan, Muhammad Syukri juga menjelaskan negeri itu tidak mempunyai banyak premis perjudian dan hanya sekitar 3 premis beroperasi di sekitar Kangar dan Kuala Perlis. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno 2 hari lalu mengumumkan bahawa tiada lagi premis perjudian dan loteri akan dibenarkan beroperasi di negeri itu. Keputusan itu menjadikan Kedah sebagai negeri ketiga yang mengharamkan premis cabutan nombor ramalan berlesen selepas Kelantan dan Terengganu di bawah pentadbiran PAS. Sementara itu, Muhammad Syukri berkata tiada sebarang premis atau kedai menjual minuman beralkohol dibenarkan beroperasi di Perlis. Katanya kerajaan negeri juga memantau operasi kedai makanan yang menjual alkohol supaya tidak menjualnya kepada orang ramai secara terbuka bagi menjaga ketenteraman orang awam. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.